Salam sejahtera dan selamat datang ke podcast Hijaukan Bumi. Hari ini kita akan membincangkan isu tentang isu penggunaan plastik. Bersama saya, selaku hos anda, Lydia Masyela, dan 4 orang lagi tetamu yang hebat-hebat belakang yang bakal berkongsi pendapat mereka sebentar lagi. Tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kepada saudari Sakura. Sakura. Baiklah. Tahukah anda Malaysia menggunakan lebih dari 9.0 bilion penggunaan bahan plastik setiap tahun. Dan bayangkan begitu banyak penghasilan bahan plastik yang berakhir di kawasan pelupasan sampah, di perairan sungai dan di perairan laut. Bahkan juga bahan plastik mengambil masa ratusan tahun untuk terurai. Terima kasih saudari Sakura. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Lawrence. Okey, antara usaha-usaha yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan penggunaan sisa plastik ni adalah yang pertama, bawa beg sendiri. Contohnya gunakan beg kain, tote bag ketika membeli belah. Lepas tu yang kedua, gunakan botol air yang boleh diisi semula. Kita boleh elakkan daripada membeli air botol plastik sekali guna. Lepas tu bawa bekas makanan, contohnya guna bekas tahan lama bila beli makanan bungkus. Yang keempat, kurangkan penyedut minuman plastik. Untuk kes ni kita boleh gunakan straw besi, buluh atau terus minum tanpa straw. Dan yang terakhir adalah amalkan 3R, iaitu reduce, reuse dengan recycle. Hal ini kerana ianya dapat mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih. Terima kasih saudara Lawrence. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Sebastian. Baik, berikut ialah kesan pembuangan sisa plastik terhadap kesihatan manusia. Kesan dia adalah seperti pencemaran darat dan laut. Plastik yang tidak terurai mencemarkan tanah, sungai, lautan dan sudah pasti akan menjejaskan ekosistem dan habitat semula jadi. Yang kedua pula ialah bahaya kepada kehidupan liar. Contohnya seperti penyu, burung dan ikan. Sering tersalah-anggap plastik sebagai makanan menyebabkan lemas, kelaparan atau kematian. Untuk kesan terhadap kesihatan manusia pula, pendedahan kepada mikroplastik, contohnya plastik yang pecah menjadi mikroplastik masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan laut, air minuman dan garam. Yang kedua, kesan dia akan ada gangguan hormon dan sistem badan, di mana plastik mengandungi bahan kimia seperti BPA dan fatalities yang boleh mengganggu sistem hormon dan meningkatkan risiko penyakit kronik. Terima kasih saudara Sebastian. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Idrisan pula. Baiklah, kita boleh mengurangkan penggunaan plastik dengan mengamalkan gaya hidup alternatif. Saya akan memberikan beberapa contoh gaya hidup alternatif. Yang pertama, kita mengamalkan penggunaan barang guna semula, seperti bawa bekas makanan sendiri ke kedai makan, guna botol air dan straw besi, bukan plastik. Yang kedua, kita boleh memberi barang secara pukal ataupun bulk buying, iaitu seperti membeli beras, gula atau sabun dalam jumlah yang besar menggunakan bekas sendiri. Ini akan mengurangkan penggunaan pembungkusan plastik. Yang ketiga, mengamalkan kompos sisa makanan, mengubah sisa dapur seperti kulit buah, sayur dan sisa kopi menjadi baja semula jadi. Mengurangkan sampah organik dihantar ke tapak pelupusan. Seterusnya, mengamalkan upcycling ataupun DIY, iaitu mengubah sisa barang menjadi sesuatu yang dapat digunakan. Contohnya, botol plastik dijadikan pasu bunga, kain lama dijadikan beg. Dan yang terakhir, kita juga boleh mengamalkan
menggunakan produk masak alam seperti menggunakan sabun bar atau shampoo bar tanpa botol plastik, dan membeli barang dengan bungkusan kertas atau bahan biodegradasi. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Saudara Jurusan. Maka setelah sudah kita punya podcast hari ini, maka jelaslah sudah tentang isu penggunaan plastik di bumi kita. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, kalau ada sumber di ladang, bolehlah kita menumbang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bersua kembali di podcast ini di lain hari. Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudi berkongsi pendapat sebentar tadi. Terima kasih.祝新年发福有发财。